Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Alhamdulillah, semoga sentiasa sihat walafiat insya-Allah. Semoga sentiasa dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Zaid selaku pengacara majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati tuan pengerusi masjid, barisan ahli jawatan kuasa masjid, barisan imam, barisan bilal, barisan asatizah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilupakan Tuan Haji Umar yang menjemput saya pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita, Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita, Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita berniat iktikaf di rumah Allah pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah. Dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni dapat sama-sama kita berhimpun di dalam majlis ilmu, dapat sama-sama kita berkumpul, dapat kita berjumpa setelah agak lama juga kita tidak bersua. Rasanya ni mungkin kali pertama selepas PKP ke? Ini kali pertama selepas PKP. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kita semua apabila kita menghadiri majlis-majlis ilmu seperti pada malam ini insya-Allah. Jadi pada malam ini, sebagaimana kita tahu bahawa semalam merupakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita seharusnya kenal baginda. Seharusnya kita meletakkan kecintaan yang sepenuhnya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan usaha baginda, dengan dakwah baginda, kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan usaha dakwah baginda, kita kenal agama Islam. Dan kerana usaha dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam, hari ini dapat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama-sama berada di atas jalan yang benar, jalan yang membawa kita kepada redha Allah, jalan yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada orang yang bagi hadiah yang mahal kepada kita, sudah tentulah kita akan kenang-kenangkan dia. Sudah tentulah kita akan berterima kasih kepada dia. Tetapi yang baginda sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita bukanlah sekadar hadiah, tetapi yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah hidayah. Hidayah. Dan dengan hidayah itulah kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah itulah kita kenal agama kita. Dengan hidayah itulah kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan bila kita kenal Allah, kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita kenal agama kita, maka kita tahulah bahawa matlamat kita hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah jelaskan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Dhariyat, di dalam juzuk yang ke-27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita tahu matlamat kita, saya hidup di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, menumpang di muka bumi Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana kita ibadah? Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kepada kita. Maka sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sempena Maulidur Rasul, kita sama-sama murajaah. Sama-sama kita ulang kaji. Bukan kita tidak kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita ulang kaji untuk menambahkan lagi kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun Gajah. Pada tahun Gajah. Tahun di mana berlakunya serangan daripada tentera Abrahah yang membawa pasukan bergajah. Mereka datang daripada Yaman menuju ke Mekah, tujuannya untuk merobohkan Kaabah. Ya, pada tahun itulah baginda sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Baginda sallallahu alaihi wasallam lahir tanpa ada ayahnya. Ayahnya Abdullah telah meninggal dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir di rumah bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib di Makkah Al-Mukarramah. Ya, baginda sallallahu alaihi wasallam lahir disebutkan oleh sebahagian para ulama dan yang diterima oleh negara kita, iaitu baginda lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Rabiul Awal. Dan ini kita sedang berada pada bulan ini. Sebab itulah kita tak perlu hairan. Kenapa sejak daripada awal Rabiul Awal ada majlis-majlis memperingati baginda sallallahu alaihi wasallam? Semuanya kerana kita sedang berada dalam bulan kelahiran baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, suka saya kupas pada malam ini kepentingan kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat-sangat penting. Kalau tidak ada rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kena risau. Kita kena bimbang. Kenapa tak ada rasa cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Di antara kayu ukur cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam adalah kita mengetahui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita berjuang untuk melakukannya. Ya, kita berjuang untuk melakukannya. Cuma dalam berjuang itu rasanya berbeza. Mungkin ada orang yang sudah biasa, dia tak rasalah itu sebagai satu perjuangan. Tapi kalau ada orang yang belum biasa, dia rasa dia kena berjuang. Sebagai contoh paling mudah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, solat fardu subuh berjemaah itu bukan senang. Solat fardu subuh secara berjemaah di rumah Allah itu bukan senang. Kita kena berjuang untuk mendapatkannya. Ya, kalau siapa yang tak biasa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pagi-pagi, solat fardu subuh secara berjemaah, kalau belum biasa lagi, kena berjuang untuk mendapatkannya. Kena berjuang untuk melakukannya. Macam tu. Ya, mesti kena ada pengorbanan, mesti ada rasa perjuangan. Ya, kalau biasa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ada hari-hari kita lapang datang masjid. Ada hari yang kita penat, kita tak datang masjid. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, kita kena berjuang untuk datang. Ya, kita kena berkorban untuk datang. Itu dia. Ya, kalau dalam diri kita ni kita tak rasa apa-apa, tak rasa apa-apa yang perlu diperjuangkan, tak rasa apa-apa yang perlu dikorbankan,
Maka kita kena bimbang, adakah benar-benar ada kecintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam diri kita? Kena rasa bimbang, ya. Contoh macam hari ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, hari ni hari Isnin dan hari ni merupakan hari-hari putih. Kita tahu disunatkan kepada kita untuk berpuasa padanya. Dan puasa bukan senang. Puasa bukan senang. Ya, sebab kita kena tahan lapar, tahan dahaga. Tapi kita berjuang untuknya. Di situ ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya suka mengajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau dalam hari ini, hari demi hari, apa agaknya perjuangan kita dalam menzahirkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Adakah dengan banyak sedekah? Adakah dengan banyak datang ke masjid? Adakah dengan banyak baca Al-Quran? Adakah dengan banyak istighfar? Adakah banyak salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya tujukan, sepatutnya saya tak tujukan soalan ini kepada siapa-siapa, melainkan saya tujukan soalan itu kepada diri saya saja. Tapi kalau kita nak macam buka minda kita, kalau saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah sunnah yang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dah buat hari ini? Apakah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah dah buat hari ini? Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah buat hari-hari. Apakah sunnah-sunnah itu? Jadi kalau kita ada jawapannya, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kita kata alhamdulillah, sunnah yang saya buat hari ini, saya solat sunat qabliyah tadi, saya solat sunat ba'diyah tadi, saya solat jemaah tadi, masya-Allah. Ada jawapannya. Ada jawapan bererti ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada jawapan, kita kena bimbang tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Adakah benar-benar kita sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun sebaliknya? Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda sangat-sangat sayang kepada kita. Itu tak perlu dinafikan. Itu tak perlu dinafikan. Pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan para sahabat menuju ke perkuburan Baqi'. Tiba-tiba kata baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku ni teringin sekali, betul-betul nak berjumpa dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat radhiyallahu anhum hairan sekali. Lalu mereka berkata, "Ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwana?" Ya Rasulullah, bukankah kami ni saudara-saudara kamu? Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Antum ashabi." Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin, tapi, ikhwani, saudara-saudara yang aku maksudkan itu adalah alladzina amanu bi walam yarawni. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepada aku, sedangkan mereka tak pernah berjumpa dengan aku. Siapa mereka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Kita semua. Kita semua yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan tak pernah berjumpa dengan baginda adalah orang-orang yang dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Soalan, kenapa baginda sangat merindui kita? Kenapa baginda sallallahu alaihi wasallam sebut waditu? Aku teringin sangat-sangat, aku nak sangat-sangat. Sebab tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, ada orang di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar bacaan Al-Quran baginda, nampak mukjizat baginda, tapi tak nak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah tak tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah dengar kisah baginda membelah bulan? Baginda membelah bulan. Pembesar-pembesar Quraisy datang jumpa baginda sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, kamu nak ke kalau kami semua beriman kepada Allah?" Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sudah tentu aku mau. Sudah tentu aku mau." Lalu kata mereka, sebenarnya bukan
kata-kata yang benar, tapi mereka nak persendakan baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, boleh. Kalau benar kamu nak kami beriman kepada Allah, boleh. Kami akan beriman kepada Allah. Tapi ada satu syaratnya. Kamu belah bulan itu kepada dua. Kamu belahlah bulan itu kepada dua. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mohon dengan Allah Subhanahu wa taala, baginda tunjukkan jari baginda ke arah bulan yang mengambang, lalu baginda membuat satu garisan yang lurus. Terbelah bulan kepada dua. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, mereka nampak mukjizat depan mata mereka, lalu apa mereka kata? Dahsyat sungguh sihirnya Muhammad. Dahsyat sekali sihirnya Muhammad. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bayangkan ada orang duduk depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nampak mukjizat depan mata mereka sendiri, tapi tetap tak beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita ni sangat dirindui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita tak pernah nampak bulan itu terbelah, tapi kita beriman perkara itu berlaku. Sebab itu baginda sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat sayang kepada kita. Baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahawa semua para nabi, semua para rasul diberikan satu doa yang mustajab. Satu doa yang mustajab. Bila kala nabi itu minta daripada Allah, pasti Allah akan mustajabkan. Pasti Allah akan perkenankan. Dan kata baginda sallallahu alaihi wasallam, semua nabi dah menggunakannya. Semua nabi dah menggunakannya. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan gunakannya. Masya-Allah. Baginda sallallahu alaihi wasallam ada peluang untuk menggunakan doa yang mustajab. Dikala baginda sallallahu alaihi wasallam dizalimi di Mekah, boleh baginda sallallahu alaihi wasallam gunakan doa itu agar Allah membinasakan orang-orang yang mendustai baginda sallallahu alaihi wasallam. Pernah baginda pergi ke Taif untuk berdakwah di sana. Lalu orang-orang Taif menghalau baginda, membaling batu kepada baginda. Boleh baginda gunakan doa itu untuk binasakan mereka. Tapi kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tak gunakan doa itu. Dan aku simpan doa itu untuk aku gunakan di akhirat nanti. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam akan menggunakannya untuk memberi syafaat kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pada hari akhirat nanti baginda sallallahu alaihi wasallam akan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman, wahai Muhammad, angkat kepala kamu dan mintalah. Maksud mintalah, sekarang gunakanlah doa yang mustajab itu. Masya-Allah. Doa yang baginda sallallahu alaihi wasallam simpan, kata Allah, sekarang mintalah, nescaya permintaan kamu mustajab. Berikanlah syafaat, kata Allah, kamu boleh bagi syafaat dan nescaya syafaat kamu akan diterima. Lalu bayangkan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam angkatkan kepala, lalu baginda hanya berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Itu saja. Itulah yang digunakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda boleh doa pada Allah, ya Allah, keluargaku ya Allah, isteriku ya Allah, anak-anakku ya Allah. Boleh. Sahabat-sahabatku ya Allah. Tak. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam sebutkan kita, ummati, ummati. Kerana apa? Kerana baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu sayang kepada kita. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baginda bersabda, aku menggunakan doa ini, aku menyimpan doa ini hanya semata-mata untuk memberikan syafaat kepada umatku pada hari akhirat
nanti. Itu bermakna apa tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah? Di dunia lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayangkan kita, bahkan di akhirat nanti baginda tak pernah lupakan kita. Baginda akan terus mencintai kita dan memberikan syafaat kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bayangkanlah begitu hebatnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau kita dah tahu baginda sallallahu alaihi wasallam sangat cinta kepada kita, maka apa harus kita lakukan? Adakah kita berdiam saja? Oh, tak boleh tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kalau baginda sallallahu alaihi wasallam cinta kepada kita, wajib ke atas diri kita untuk membalasnya. Apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Wajib ke atas diri kita untuk membalasnya. Oh, bukan sunat tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, takkan sempurna iman seseorang itu sehinggalah dia menjadikan aku, kata baginda, sehinggalah dia menjadikan aku orang yang paling dia cintai, lebih daripada dia cintai kedua orang tuanya, lebih daripada dia mencintai anak-anaknya, dan lebih daripada dia mencintai seluruh manusia, termasuk dirinya sendiri. Ya. Jadi wajib ke atas diri kita bila kita berada dalam peringatan Maulidur Rasul, kita mesti sedar, kita mesti ingat, kita mesti murajaah, kita mesti ulang kaji. Rasulullah adalah insan yang paling kita cintai, lebih daripada nyawa kita sendiri, lebih daripada diri kita sendiri. Mesti. Jadi kalau dulu tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalau dulu para sahabat tunjukkan macam mana, para sahabat buktikan macam mana. Mereka buktikan macam mana tuan-tuan dan puan dirahmati Allah dalam banyak peristiwa. Salah satu di antaranya adalah dalam peristiwa peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud, baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri cedera. Baginda sendiri parah. Berdarah kepala baginda sallallahu alaihi wasallam. Pecah topi besi baginda sallallahu alaihi wasallam. Kena baca kisah baginda. Sehingga kan bila mana baginda kehilangan darah, menyebabkan baginda pitam beberapa kali. Tapi baginda sallallahu alaihi wasallam masih ingat. Baginda sallallahu alaihi wasallam ceritakan ketika mana baginda terjaga daripada pitam. Baginda mendapati para sahabat korbankan nyawa mereka membentengi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mendapati sahabat yang membentengi baginda ada panah pada badan mereka, ada tombak pada badan mereka. Mereka cintakan baginda sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta diri mereka sendiri. Tapi hari ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena korbankan sesuatu. Ya, kita kena korbankan penat lelah kita. Kita kena korbankan sedikit tidur kita. Kita kena korbankan sedikit harta kita. Kita kena korbankan sedikit masa kita. Itu saja. Oh, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak ada hari ini ya yang kita nak korbankan nyawa kita, nak korbankan diri kita. Tak, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya sedikit saja. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak adalah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenallah Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah nak adalah kita kenal agama kita. Kita ni apa yang kita kena buat? Apa yang kita kena buat sebenarnya? Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya itu bila kita kata nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah, nak kenal agama kita,
maka perkara yang kita kena korbankan adalah sedikit masa kita. Korbankan sedikit masa kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Itu saja. Ya, belajarlah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Hadirlah majlis ilmu. Dengan menghadiri majlis ilmu, kat situlah kita akan kenal Allah. Kat situlah kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita datang, kan, ada kelas akidah, ada kelas tauhid, ada kelas tasawuf, di situlah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada kelas-kelas yang membicarakan tentang Asmaul Husna, kat situlah kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, kenal bahawa Allah huwar Razzaq. Allah yang memberi rezeki kepada kita. Huwal Hayy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita. Kenal Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah nak kita belajar. Rasulullah nak kita berada dalam majlis ilmu. Maka kita tak payah pun nak korbankan apa-apa sangat. Kalau kita hadiri majlis-majlis ilmu dekat masjid-masjid, dekat surau-surau, tak ada yuran pun. Tak ada yuran. Tuan-tuan abang dirahmati Allah, tak payah korbankan harta. Tak payah. Tak payah nak korbankan. Ya, korbankan sedikit masa. Korbankan sedikit penat lelah kita, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menghargainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita tengok dalam surah Ad-Duha sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ali Asy-Syangqiti hafizahullahu taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wad-duha wal-laili idza saja. Ada waktu siang, ada waktu duha, ada waktu malam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dia saling berganti. Dalam suratul Lail, wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla. Demi waktu malam, demi waktu siang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada kita tentang ada dua masa ni? Kenapa Allah nak bagi tahu pada kita? Kerana Allah Subhanahu wa taala nak kita peruntukkan masa siang dengan bekerja dengan manusia. Silakan. Ya. Kalau kita nak kerja, tuan-tuan abang dirahmati Allah, 8 sampai 5, 9 sampai 6, 7 sampai berapa? Kalau sekolah 7 sampai 2, 7 sampai 3. Silakan nak kerja berapa jam? 8 jam, 9 jam. Silakan. Silakanlah kerja. Ya. Dengan kerja dapat rezeki, dapat harta, silakan, tak ada masalah. Tapi tuan-tuan abang dirahmati Allah, bila sampai malam, itu masa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam, waktu untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada pembahagian masa tu. Ada pembahagian masa tu untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masya-Allah, masya-Allah. Banyak tempat, banyak negara memang malam adalah masa untuk belajar. Belajar kenal Allah, belajar kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita betul-betul cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, korbankanlah. Korbankanlah. Setahu saya, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, biasanya kuliah maghrib tu antara maghrib dengan isyak saja. Jarang-jaranglah ada lepas isyak sambung lagi setengah jam. Lepas isyak sambung lagi 1 jam. Itu jarang-jarang sekali. Dan maghrib, antara maghrib dengan isyak tu tak sampai 1 jam pun, dalam 40 minit saja. Maka tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, belajar. Dengan kita belajar, itulah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahukan. Ya, kalau kita belajar, kita akan kenal Allah. Bila kita belajar, kita akan kenal Rasulullah. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak lagi amalan-amalan yang dapat kita lakukan, insya-Allah. Yang kedua, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kalaulah kita nak zahirkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita biarkan satu hari itu berlalu melainkan dalam keadaan kita banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang saja, senang saja. Ya. Dan kalau kita nak berselawat tapi selawat tu panjang sedikit kan, maka kita selawat dengan selawat yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang dikenali sebagai selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah. Para ulama sepakat bahawa selawat Ibrahimiyah adalah selawat yang paling afdal. Yang paling afdal. Macam mana para ulama boleh sepakat? Sebab selawat Ibrahimiyah adalah selawat yang dijawab sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda dan berikanlah salam ke atas baginda. Baik. Ada dua perintah. Berselawat ke atas baginda dan berikan salam ke atas baginda. Maka tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila turun ayat ni, kata para sahabat radhiyallahu anhum, ya Rasulullah, memberi salam kepada kamu, itu kami tahu. Kan ada dua perintah kan, selawat dan salam. Kata para sahabat, ya Rasulullah, memberi salam kepada kamu, itu kami tahu. Macam mana? Sama dalam bacaan tahiyat kita. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu cara mereka memberi salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka berkata, tapi berselawat ke atas kamu, itu kami belum tahu. Memberi salam, kami sudah tahu. Berselawat ke atas kamu, kami belum tahu. Maka kata baginda sallallahu alaihi wasallam, selawat itu adalah selawat Ibrahimiyah. Itulah selawat yang kita baca di dalam tahiyat akhir kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin. Innaka hamidum majid. Boleh saja nak selawat yang pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim pun boleh. Berapa yang tak kisahlah, yang penting kita berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Zahirkan. Orang yang betul-betul cinta, dia akan selalu sebut-sebutkan namanya. Begitulah juga kalau kita benar-benar cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, selain daripada belajar yang dituntut, kita korbankan sedikit daripada air liur kita ataupun kata-kata kita dengan berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang seterusnya adalah kita belajar dan mengamalkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu kemuncaklah. Ya, kerana baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kalian cintakan Allah. Kalau kamu cintakan Allah, mesti ada buktinya. Mesti ada tandanya. Kalau kita tanya, kan, adakah kita benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa taala? Cuba ingat balik, kan, ya. Kita yang dulu pernah hidup susah, kita yang dahulu pernah hidup miskin, kita yang pernah hidup dahulu dalam macam-macam masalah. Allah yang hilangkan kemiskinan daripada kita. Allah hilangkan kesusahan daripada kita. Ya Allah bagi kemudahan, Allah bagi kecukupan kepada kita. Siapa yang bagi kita semua tu? Semuanya Allah. Semuanya Allah. Mana mungkin Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita, lalu kita tak cinta pada Allah. Wajib kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kalian cintakan Allah, ada tandanya, ada buktinya. Apa dia? Fattabi'uni. Fattabi'uni. Ikutlah aku, kata baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalian ikutlah aku. Kalian ikutlah aku. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dengan kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya-Allah. Ada satu kitab barulah
Kitab baru yang saya baru order dan saya barulah baca, tapi saya baru sempat baca dia punya isi kandungan sajalah. Masya Allah lah. Ya, tajuk dia tu menarik pada saya. Kan, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, boleh carilah dekat Shopee. Tajuk dia lebih dari 1000 amalan sunnah dalam sehari semalam. Jadi saya macam kata, tapi saya tak rasa lah, saya belum baca lagi buku ni, tapi saya tak rasa lah 1000. Saya rasa macam 1000 tu macam nak tunjukkan banyaknya amalan. Sebab tak sampai pun 150 muka surat, baru 137 muka surat. Jadi pada saya tak mungkinlah boleh sampai 1000 sunnah. Tapi kalau habis baca nanti barulah tahu betul-betul kan, sampai ataupun tak sampai 1000 sunnah ni. Jadi Masya Allah, bayangkan Rasulullah SAW telah tinggalkan kepada kita. Dah tinggalkan amalan sunnah yang sangat banyak. Sangat banyak. Tapi macam mana kita nak dapatkan lah? Tapi kalau saya husnuzan, betul lah 1000 kan? Mana kita nak dapat 1000 sunnah ni? Mana nak dapat? Tak lain dan tak bukan, kena baca, kena belajar. Kena. Itu dah jadi wajib. Ya? Kena baca, kena belajar, kita tahu sunnah. Barulah datangnya fattabi'uni. Maka kalian ikutlah aku. Dengan kalian ikut aku, bayangkan, yuhibbukumullah, Allah sayang balik pada kamu. Kalau betul kamu sayang Allah, kamu ikut aku, Allah akan sayang pada kamu. Yuhibbukumullah. Bukan sekadar Allah sayang pada kita saja. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Oh, Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada seorang hamba Allah, dia hadiahkan saya satu kitab. Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Saya dah ada kitab tu, tapi dia hadiahkan juga kat saya. Tapi dia kata, Ustaz, saya hadiahkan buku ni pada Ustaz. Ustaz tolong pilih satu hadis. Ustaz tolong pilih satu hadis. Dengan hadis tu saya akan amalkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, terlalu banyak hadis. Tapi saya bagi kepada dia satu hadis. Ya. Bayangkan macam mana Rasulullah SAW sayang pada kita, dan Rasulullah nak kita dapat redha Allah. Ya, Rasulullah sangat sayang pada kita, sehingga kan Rasulullah nak kita dapat redha Allah, kita dapat rahmat Allah, kita masuk syurga Allah. Tapi tinggal lagi kita kena korbankan sikit lah. Kena korbankan masa kita, kena korbankan untuk baca, kena korban untuk belajar, kena korban untuk datang masjid. Kena korban, tolonglah korban tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Bila kita korban, baru kita tahu sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita baca kitab ni, baru kita tahu, ya Allah, banyaknya sunnah. Banyak sunnah yang aku tak amalkan. Banyaknya yang aku tak amalkan. Tapi kalau kita tak belajar, sunnah tu sikit ke, sunnah tu banyak ke, kita amalkan sunnah ke, tak amalkan sunnah ke, pun kita tak tahu. Sebab tu kena belajar. Kena belajar. Jadi hadis yang saya pilih, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, adalah sabda Rasulullah SAW, innallaha la yarda 'anil 'abdi. Ya, kenapa saya pilih? Sebab ini yang saya harapkan, dan inilah yang Rasulullah SAW nak. Kata baginda SAW, innallaha, sesungguhnya Allah, la yarda. Bukan yarda, tapi la yarda. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah betul-betul reda. Allah sangat-sangat reda. Tu ni lam taukid. Nak begitu, betul-betul Allah akan reda anil abdi, kepada seorang hamba. Bilakah Allah akan betul-betul reda pada kita? Apabila ayyakulal aklata fayahmadahu 'alaiha. Apabila hamba itu dia makan, lepas dia makan dia sebut alhamdulillah, dia syukur pada Allah, dia puji Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, hanya gara-gara kita ni terima kasih ya Allah dapat makan sedap, ya Allah alhamdulillah, Allah reda pada kita. Wa yashrabu asyurbah fayahmaduhu 'alaiha. Ataupun dia minum air, alhamdulillah, Allah reda pada kita. Senang nak dapat reda Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, sebagaimana yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan kepada kita ribuan hadis, ribuan sunnah. Yang tinggal lagi kita kena belajarlah.
Ya, contoh yang mudah tuan-tuan abang dirahmati Allah, kan kita lepas salat fardu, kita baca ayatul kursi. Sebab apa baca ayatul kursi? Ya, sebab Rasulullah dah ajar, barang siapa yang membaca ayatul kursi selepas salat fardu, maka antara diri dia dengan syurga Allah tak ada penghadang. Dia dengan syurga Allah tidak ada penghadang, tidak ada halangan. Kecuali kata baginda sallallahu alaihi wasallam, satu saja yang menghalang dia. Satu saja penghadang dia, iaitu kematian. Selagi mana dia hidup dekat dunia ni, selagi itulah dia tak akan sampai ke syurga. Tapi bila dia dah melepasi hadangan ini, maka tak ada lagi halangan antara dia dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa baginda ajar pada kita? Sebab baginda sayang kat kita. Baginda nak kita amalkannya. Baginda nak jumpa kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas solat, kita baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jumlahnya 99. Lalu kita genapkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita ambil masa sikit untuk zikir? Ya, kenapa kita ambil masa sedikit untuk bertasbih? Kerana kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang salat lalu berzikir dengan zikir tadi, Allah akan ampunkan semua dosa-dosanya, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Rasulullah sayang kat kita. Rasul tahu kita ni semua pendosa. Kita ni semua banyak dosa. Ya? Dan Rasulullah ajar amalan-amalan yang baik, amalan yang penuh dengan fadilat, amalan yang membawa kita dapat redha Allah, amalan yang bila kita buat kita dapat rahmat Allah, amalan yang bila kita buat kita dapat keampunan Allah, amalan yang bila kita buat kita masuk syurga Allah. Semua tu adalah tanda Rasulullah sayang pada kita. Maka tinggal lagi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, kita kena sahut cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kena sambut cinta baginda, dan kita wajib membalasnya dengan kita korbankan sedikit masa kita, korbankan sedikit tidur kita, korbankan sedikit harta kita untuk kita laksanakan sunnah-sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan ya sedikit perkongsian saya pada malam ni, mudah-mudahan saya sendiri boleh memperbanyakkan lagi membaca berkenaan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi mengamalkan sunnah dalam kehidupan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita semua untuk selalu melekat, selalu datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menuntut ilmu, insya-Allah. Bukan pada musim-musim yang tertentu saja, bukan malam-malam yang tertentu saja, tapi kalau boleh tiap-tiap malam kita datang ke rumah Allah untuk menghadiri majlis ilmu, selain daripada solat fardu maghrib dan isyak secara berjemaah, insya-Allah. Maka yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah, yang silap, yang tersasul dari kelemahan diri saya sendiri, saya mohon ampun daripada Allah dan mohon kemaafan daripada semua. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih pada semua yang hadir pada malam ni. Terima kasih kerana menjemput saya. Mudah-mudahan kita semua sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akhiri majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.